Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal kurubin وعلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وخصوصا الروحين محمد ناصر بن عبد الله شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بنورك اهتديت وبفضلك استغنيت وبك أصبحت وأمسيت. ذنوبي بين يديك نستغفرك ونتوب إليك. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud adalah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan contoh ikutan yang paling terbaik bagi kamu, bagi sesiapa yang mengharapkan Allah dan negeri akhirat dan mengingati akan Allah dengan sebanyak-banyaknya. Sadaqallahul azim. Maksud ayat 21 suratul Ahzab. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hari ini saya menyambung lagi bacaan fiqh sirah di bawah tajuk Kepangkuan Bapa Saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Talib menjalankan peranannya terhadap anak saudaranya dengan sesempurna mungkin. Dia memasukkan baginda sallallahu alaihi wasallam bersama anak-anaknya, tetapi mengutamakan baginda sallallahu alaihi wasallam
terhadap mereka secara khususnya dari segi penghormatan. Baginda sallallahu alaihi wasallam terus tinggal bersamanya sehingga melebihi usia 40 tahun. Abu Talib sering melindungi baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau sanggup berkawan dan bermusuh demi kerana baginda sallallahu alaihi wasallam. Gambaran tentangnya akan diceritakan nanti pada tempatnya. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita akan melihat berhubung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipelihara pula oleh bapa saudaranya Abu Talib. Di mana sebelum daripada ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dipelihara oleh Abdul Muttalib, datuknya. Abu Talib, pakciknya ini mengambil alih setelah kematian datuknya Abdul Muttalib itu. Beliau membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di rumahnya dan disekalikan bersama pemeliharaannya dengan anak-anaknya yang lain. Di mana di antara anak-anak kepada Abu Talib ini ialah Sayyidina Ali bin Abi Talib, Ja'far bin Abi Talib. Ya, semua keturunan pahlawan-pahlawan. Sayyidina Ali juga mati syahid, dibunuh di wilayah Iraq. Ja'far bin Abi Talib di antara satu daripada 3 orang yang mati syahid dalam peperangan Mu'tah. Di antara lagi nama anak kepada Abu Talib ini ialah Aqil bin Abu Talib, Fakhitah binti Abu Talib, dan juga Jumanah binti Abu Talib. Jadi 5 anak-anaknya, 3 lelaki, 2 perempuan, dijadikan sebagai teman rapat. Sementara memang Rasul itu anak saudara dia. Dan kita akan lihat nanti bagaimana Abu Talib benar-benar memikul amanah menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dia juga menanggung kesusah payahan dan penderitaan dalam mengikut jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Rasulullah mula berdakwah dan mendapat tentangan pada masa itu. Kita akan lihat. Walaupun mempunyai 5 orang anak, Abu Talib tetap memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Asakir mengeluarkan satu riwayat daripada Jalhamah bin Arfatah. Katanya, aku pernah pergi ke Mekah di saat penduduknya sedang menghadapi kemarau. Lalu berkatalah orang-orang Quraisy, wahai Abu Talib, lembah ini telah gersang dan anak pinak kita kekurangan makanan. Marilah kita berdoa meminta hujan. Kemudian Abu Talib pun keluar, membawa bersamanya seorang kanak-kanak. Kanak-kanak itu seolah-olah bagaikan mentari yang dikelilingi awan-awan. Lalu kelihatan jelas dari awan itu awan mendung yang membawa kebaikan yang banyak. Di keliling budak itu terdapat ramai kanak-kanak
Lalu Abu Talib mengangkat budak itu dan menyandarkan belakangnya ke Kaabah serta mendekapkan jari jemarinya ke tubuh budak itu. Ketika langit kosong dan tidak ada sebarang awan yang kecil, tiba-tiba datanglah awan mendung dari sana sini dan mula menitis dan mencurah-curah. Lembah Mekah pun mula menerbitkan air dan suburlah buminya di merata tempat. Peristiwa inilah yang disebut oleh Abu Talib dalam syairnya, si putih yang diminta hujan dengan berkat wajahnya, ketua anak-anak yatim, dan pelindung kepada balu-balu. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ini di antara perkara-perkara awal yang dikira menakjubkan, mengkagumkan, yang berlaku ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dilihat oleh Abu Talib dan dilihat juga oleh penduduk-penduduk Mekah ketika terjadinya peristiwa yang berkenaan. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir di dalam kitabnya. Dan bagaimana beliau menceritakan kisah yang diceritakan oleh Jalhamah ketika terjadinya kemarau yang amat dahsyat di bumi Mekah. Bagaimana orang ramai datang menemui Abu Talib. Karena bila kemarau itu, rumput-rumput mulai kering. Kawasan lembah-lembah air di sekitar Mekah, rumput juga kering, air pun jadi kering. Cuma Telaga Zamzam tu ada lagi. Namun kawasan-kawasan di belah-belah luar pendalaman kota Mekah itu, mereka keputusan bekalan, kambing-kambing nak makan rumput dah tak ada. Lalu mereka minta macam mana nak buat. Abu Talib terus mendukung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil berjalan tu, nampak jasad Rasulullah tu merecik-recik keluar cahaya. Dilihat oleh orang-orang Mekah. Kemudian sambil Abu Talib berjalan ni, penuh keliling dia budak-budak. Dia seramai-ramainya penduduk Mekah, kanak-kanak ni keluar. Mengiringi Abu Talib melangkah selangkah demi selangkah. Karena adanya Nabi dalam dukungan dia. Kemudian bila sampai di hadapan Kaabah, Abu Talib angkat Rasulullah, dilapiknya tangan di bahagian punggung, tangan kanan ni dia pegang dekat bahagian dada, bahagian perut, lalu disandarkan, dikenakan belakang Nabi pada dinding Kaabah. Dalam riwayat lain menyebut, sambil ibu jari Abu Talib diletakkan pada pusat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pegang punggung Nabi itu, lepas tu tangan depan ni letak kat perut, ibu jari sangga di pusat. Jangan jatuh begitulah. Disandarkan, belakang Nabi menyentuh dinding Kaabah. Sebaik saja tersentuh ni, tiba-tiba langit yang dilihat cerah, cemerah pada masa itu, tiba-tiba mula berlari-lari awan ni. Datang sekelompok dari sana, daripada sini. Suasana tu berubah langsung. Dilihat oleh orang-orang Mekah. Sehinggalah tiba-tiba keseluruhan langit menjadi mendung. Kemudian turunlah perlahan-lahan hujan. Sehingga hujan turun mencurah-curah atas apa yang berlaku dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah para ulama membahaskan apakah mukjizat yang dikatakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah bermula ketika dia masih lahir lagi, atau
dikira bermula mukjizat itu saat ketika usianya 40 tahun bila diisytiharkan menjadi nabi. Apabila 17 Ramadan turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu. Adakah saat itu baru dikira mukjizat kenabiannya? Atau daripada awal lagi? Menurut syekh saya, ada dua kaul di kalangan ulama. Pertama, kaul ulama yang menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditabalkan menjadi nabi dan rasul pada usianya 40 tahun. Kemudian mulai 40 itulah berlakunya kepelbagaian mukjizat yang lain. Ada kaul yang kedua menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang telah dikira sebagai nabi dan rasul sejak hari dilahirkan. Cumanya pengisytiharan itu ketika umur 40. Ini satu kaul. Maka kaul yang ini berpendapat dan berpandangan apa sahaja yang berlaku sejak daripada awal sampailah umur Nabi 40. 40 ke atas tu dah lain lah. Sebelum 40. Itu dianggap, kata pendapat ulama yang ni tetap dianggap mukjizat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana masa tu dia dah jadi Nabi dan Rasul. Cuma belum diisytiharkan. Nah, ini perbahasan ulama. Dan guru saya berpegang kepada kaul menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah ada makam kenabian dan kerasulannya sejak dia dilahirkan. Makamnya tu dah ada. Pengisytiharan katanya umur 40. Maka sepanjang tempoh daripada lahir bawa ke umur 40 tu, apa saja yang berlaku ke atas Nabi, walaupun saat itu dia masih kanak-kanak, itu dikategorikan juga sebagai mukjizat daripada Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuklah dalam perkara yang kita bincangkan ini. Yakni Abu Talib menyandarkan jasad Nabi ke dinding Kaabah, tiba-tiba hujan turun. Maka ulama menyatakan itu juga adalah mukjizat bagi menunjukkan haibah kebesaran yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan ketika usia Nabi kanak-kanak begitu. Disebutkan dalam kitab Maulid yang ditulis oleh para ulama. Pada malam hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak dilahirkan. Nabi dilahirkan hari Isnin subuh. Ada kata 12, ada kaul kata 9. Tapi bulannya tetap Rabiul Awal juga. Hari dia lahir itu dikatakan waktu subuh. Subuh Nabi lahir itu mulai malam sebelum nak bawa ke subuh. Malam sebelum tu hujan telah turun selebat-lebatnya di kota Mekah. Sebagai tanda nur Muhammad. Rasulullah tu cahayanya tu nak keluar dah. Nak lahir dah Rasulullah ni. Hujan turun selebat-lebatnya di lembah Mekah. Satu. Yang kedua, malam sehari sebelumnya, buah-buahan yang ada di seluruh lembah Mekah tiba-tiba mengeluarkan buah-buah yang terlalu banyak. Kan berbagai jenis. Buah tamarnya, buah tin, buah zaitun. Buah-buah yang boleh dimakan. Kalau ada yang tanah anggur termasuk buah anggur. Malam tu dia keluar baju-baju, botin dan tinon sebanyak-banyak. Sampai melayut-layut lah kita kata. Sampai ke tanah. Malam tu. Berkat daripada nak lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kata ulama, sehari malam sebelum lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam itu
Semua haiwan bercakap di lembah Mekah. Unta, kambing, ayam, adab, biri, ular, kala, segala apa ni. Bercakap-cakap sesama mereka dengan bahasa Arab. Ni. Mereka memahaminya di antara satu sama lain, kata ulama. Cakap bahasa Arab. Meraih-raihkan. Esok nak lahir dah ni. Nabi akhir zaman yang kita tunggu. Rasulullah yang kita nak santuni. Dan nak lahir dah. Kebau, lembu bercakap dengan unta. Unta bercakap dengan kambing. Kambing menjawab, cakap dengan lipan, dengan apa. Cakap bahasa Arab. Ini di dalam kitab ditulis oleh para ulama. Maka itu juga dikira mukjizat. Keajaiban. Benda luar biasa. Bayangkan, Nabi SAW belum lagi dilahirkan. Belum lahir lagi. Tapi dah berlaku tu dengan hujan lebat segala apa. Bagaimanalah perihalnya Nabi itu dah lahir sendiri. Dia tu dah ada dah di Mekah. Diangkat oleh Tok Wan dia, pak saudara dia. Sandarkan badan di dinding Kaabah. Bayangkanlah. Betapa halnya keberkatan itu berlaku. Mukjizat itu akan terjadi. Maka turunlah hujan yang lebat di kota Mekah pada masa itu. Ini dicatatkan oleh Imam Ibnu Asakir. Dia di dalam kitabnya perihal dengan riwayat dan kisah ini. Sebab itulah ada ulama yang membahaskan ketika Nabi SAW bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an masuk ke Gua Thur, singgah sekejap, transit kerana menyelamatkan diri nak turun berhijrah menuju ke Yasrib, yakni Madinatul Munawwarah. Kan bila masuk gua tu, Abu Bakar masuk dulu, tengok keliling ada lubang, dia tutup dengan batu, dia sendal dengan batu. Tengok lagi, ada lubang lagi sana. Dia tutup, carilah kertas ke apa dia sumbat. Tengok ada lagi lubang. Dia tutup dengan kain sekeban yang dia ada. Baru dia duduk nak ribakan Nabi, nampak ada lagi lubang. Nabi dah riba dah atas paha dia. Kan ke dia tekup, dia tutup dengan tangan dia tu. Tiba-tiba, tangan Sayyidina Abu Bakar disengat. Tapi mikirkan Nabi atas paha dia, dia tak gerak. Sayangnya dia ke Nabi. Tapi tahan bisa sakit ni. Sehingga menitik jatuh. Air mata Abu Bakar menitis atas pipi Nabi. Itu yang Nabi terbangun. Mengapa ni? Lalu Abu Bakar kata, aku disengat. Kemudian ada yang menceritakan bagaimana. Pada masa itulah Nabi bercakap dengan binatang bisa tu. Cuma tak tahu ular ke, kala jengking ke tak tahu. Dalam kitab tak ada sebut jenis haiwan itu. Tapi dia sebut binatang bisa aja. Jadi bercakap, Nabi macam tegur dia lah. Dia kata, kenapalah kamu sengat Abu Bakar ni? Lalu haiwan ni menjawab. Dia kata, wahai Rasulullah, saya ni beberapa keturunan generasi sebelum lagi. Daripada unyang saya turun ke Tok Wan turun ke nenek ke datuk, atuk turun ke mak turun ke ayah saya. Sampailah ke saya ni, yang lain dah meninggal dah. Semua bagi tahu. Mengatakan satu masa nanti akan lahir Nabi akhir zaman. Kalau kamu dapat jumpa dengan dia, jumpalah. Di mana apa semua itu tak tahu, nasib-nasib aja. Saya keturunan saya lama dah Rasulullah. Dia beritahu tu. Jadi kami dari generasi ke generasi yang mati-mati sambung lagi hidup sampai ke saya. Rupanya takdir Allah, saya diberi peluang untuk dapat jumpa tengok muka kamu. Tak sangka pula saya duduk dalam gua ni Rasulullah datang ke sini. Jadi masa Rasulullah masuk tu saya dah intai celah lubang. Menengok-nengok wajah Rasulullah. Abu Bakar ambil pula batu tutup. Saya mengalih pergi ke lubang satu lagi intai. Tengah nengok wajah Rasulullah tu. Dia ambil pula kain serban disumbatnya pula. Saya lagi pergi ke lubang yang lain. Saya intai lagi.
Dia pergi tutup pula dengan tangan dia. Tu memang nak mendapat lah macam tu lah. Tu yang saya sengat tangan dia. Bukan kerana saya nak bunuh, nak sakitkan dia, tidak. Saya nak diangkat tangan dia, ya Rasulullah. Supaya lubang yang ada terbuka. Dan saya boleh lihat wajahmu, ya Rasulullah. Ini ada setengah menceritakan demikian. Nah itu makna haiwan, binatang, pokok-pokok kayu, batu, semua kenal Nabi. Kita akan lihat nanti banyak. Dia ke depan ni peristiwa-peristiwa. Bagaimana yang namanya makhluk ni, subhanallah. Semua mengenali, bahkan bercakap-cakap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya bila Nabi itu diangkat jasadnya, diletakkan ke dinding Kaabah oleh Abu Talib, dan orang Mekah semua memerhatikan, hakikatnya itu sebagai satu sign, satu hint, satu tanda peringatan daripada Allah kepada penduduk-penduduk Mekah. Kamu kena perhati elok-elok. Yang nama budak Muhammad bin Abdullah ni bukan sebarang ni. Ni bakal Nabi dan Rasul aku. Maka sekarang awal-awal aku tunjukkan sikit-sikit dulu. Hal-hal yang berkait dengan dia. Supaya nanti bila dia istihad dia tu Nabi Rasul, kamu beriman aja. Jangan bantah, jangan yang bukan-bukan. Macam itulah. Ini sebagai kita panggil, tanda-tanda awal begitu Allah menunjukkan. Sehingga bersyair-syair lah Abu Talib, pak saudara dia tu. Dia menyebut-nyebut si putih yang diminta hujan dengan berkat wajahnya. Ketua anak-anak yatim dan pelindung balu-balu. Wajah Rasulullah tu putih. Putih melepak kemerah-merahan. Cantik sangat. Jasad Nabi itu. Apabila umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencapai 12 tahun. Dikatakan 12 tahun, 2 bulan, 10 hari. Ini menurut satu riwayat. Abu Talib membawanya berdagang ke Syam. Apabila mereka sampai ke Busra, yang dianggap termasuk dalam kawasan Syam, dan ibu negeri Hauran, yang pada masa itu ialah ibu negeri bagi negara-negara Arab, yang tunduk kepada pemerintahan Rom. Di negeri itu ada seorang rahib yang dikenali dengan nama Bahira. Namanya ialah Jarjis. Apabila rombongan Abu Talib singgah di situ, Bahira keluar kepada mereka dan menyambutnya sebagai tetamu yang dimuliakan. Padahal sebelum itu dia tidak pernah keluar kepada mereka. Dia mengenali sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil memegang tangan baginda sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Inilah ketua seluruh alam. Budak ini diutuskan oleh Allah sebagai rahmat untuk seluruh alam." Lalu Abu Talib berkata, "Bagaimana kamu tahu?" Jawabnya, "Ketika kamu bertolak dari Aqabah, tidak ada sebutir batu atau sepohon pokok, melainkan semuanya tunduk sujud. Dan ia tidak sujud, melainkan kepada seorang Nabi. Sesungguhnya aku mengenalinya dengan cap kenabian di bawah tulang belikatnya, seperti buah apel. Kami dapatinya ada disebutkan dalam kitab-kitab kami." Bahira meminta Abu Talib supaya membawa pulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jangan dibawa pergi ke Syam kerana bimbang nanti orang-orang Yahudi akan melakukan sesuatu yang buruk. Lalu Abu Talib pun menghantar pulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sebahagian pembantunya ke Mekah. Ini. Hadirin sekalian,
Allah menyebut dalam Al-Quran di ila fi Quraisy, ila fihim rihlata syita'i was-saif. Demi kebiasaan orang-orang Quraisy yang berulang-alik berniaga pada musim panas dan musim sejuk. Ini Quran sebut. Bahawa antara kriteria lah kita sebut. Atau ciri-ciri bagi orang-orang Quraisy itu ialah berniaga. Dan mereka berniaga bukan atas sifat individu sahaja. Bahkan mereka berniaga ini sampai kepada tahap rombongan kerajaan. Seperti yang sering saya sebut, G2G, ya, government to government. Mereka ni kalau keluar caravan, ya, dia punya angkatan yang bawa dengan unta segala apa ni besar. Ramai sangat. Jadi bila pergi itu dia ada ketua dia. Dan pada masa ini, kena ingat, Nabi Isa alaihissalam telah lama diangkat naik ke langit. Maka dunia tidak ada Nabi lagi. Dan orang belum tahu kata Nabi Muhammad tu, yang umur 12 tahun tu adalah bakal Nabi Rasul. Orang tak tahu lagi. Makanya dunia pada masa itu khususnya dikuasai oleh ahli kitab, paderi-paderi, pendeta-pendeta, bishop-bishop, pesta-pesta. Mereka inilah yang senantiasa menjaga, mengawal keadaan-keadaan masyarakat ini. Bagi padri-padri yang memang jujur, yang baik, baiklah jadinya. Bagi para padri yang jahat, yang menyeleweng, itulah terjadi penipuan pada orang ramai, meminda Taurah, Injil dan sebagainya. Namun saat itu belum ada Nabi. Nabi Muhammad kecil lagi. Nabi Isa diangkat naik. Maka padri pendeta inilah yang sekira-kira menjadi ketua yang kawal, monitoring orang ramai, masyarakat di mana-mana pun pada masa itu. Maka rombongan dagang daripada Mekah ini, mereka pergi sekali pergi ramai. Dan menurut ceritanya pada masa itu, Abu Talib memang dia tak nak bawa Nabi SAW di peringkat awalnya. Dia tak mau. Kerana memikirkan jauh. Kemudian kalau ke Syam ni, 3 bulan baru balik patah semula sampai ke Mekah. Syam telah kita sebut. Dia wilayahnya termasuklah Palestin, Iraq, Jordan, Syria, sampai ke sempadan Turki itu. Itu besar ya wilayah itu. Itu dia panggil Syam. Termasuk juga Mesir. Ini negara-negara dagang di Jazirah Arab zaman dulu lagi. Jadi rombongan kalau pergi, dia tak boleh pergilah 5-6 ekor unta, rugilah. Ya, jalan jauh. Dia kena ambil untung yang banyak. Maka rombongan tu biasanya besar-besar, ramai. Beratus-ratus ekor unta, bawa macam-macam barang begitu begini. Berlaku barter trade, ya, dia bertukar barangan zaman itu. Makanya oleh kerana Nabi ni, ialah takut jadi apa-apa, maka Abu Talib peringkat awal tak nak bawa. Tapi Rasulullah SAW nangis. Nak ikut. Ialah budak-budak macam mengengek-engek melama. Kalah hatuk apa pak saudara ni, akhir bawa. Bawalah pergi. Dan menjadi kebiasaan, rombongan-rombongan dagang ini, dia mesti ada transit center dia. Dia ada tempat istirahat satu malam. Besok pagi esok gerak pula macam tu. Jadi kalau kita hari ni bila transit, kita singgahlah. Tidur kat hotel ke homestay apa semua ni. Kalau on the way tu adalah R&R. Kalau hari ni lah. Dulu pun ada juga. Cuma gambaran tu dalam bentuk sistem tu dah ada. Makanya kalau biasanya daripada Mekah, nak pergi round habis wilayah Syam yang besar ni, mereka biasanya akan transit di beberapa tempat. Ya, di antaranya satu tempat dikenali dengan nama Busra. Busra ni satu wilayah. Dia kawasan-kawasan belah Syria, belah-belah masuk ala ke sana. Dia jadi
Sampai situ mereka transitlah untuk tidur waktu malam. Sementara sekejap. Berehatlah. Maka yang menyambut tu biasanya padri. Dia orang yang kontrol. Persiap rumah, bagi makan, nak tidur, bayar, sewa ke apa benda. Padri lah yang kontrolnya. Maka berbetulan pada masa itu, yang menyambut-nyambut rombongan di Busra ni seorang padri. Di sini dia tulis Padri Buhira. Dalam beberapa kitab lain banyak menulis juga Padri Buhaira. Ini dari segi sebutannya kot. Buhira atau Buhaira. Dalam kitab Fiqh Sirah Dr. Sa'id Ramadan, dia tulis Padri Buhaira. Gitu. Jadi dia inilah sambut rombongan dagang ni. Okey, setelah masuk bilik sana, yang ni untuk parking kat sini, barang dagang sini, ada kita upah dah, bayar upah, tukang jaga apa semualah. Oleh kerana rombongan ni datang daripada Mekah. Dan umumnya para padri pandita ini, ahli kitab ini, mereka membaca Taurah. Mereka membaca Injil. Jadi bila sebut, daripada Mekah aja mereka dah. Sebab dalam Ensiklopedia Yahudi, dia tulis Mekah dengan kalimah Bakka. Bakkatin Mubarakat. Dia lembah Mekah yang penuh berkat. Bakka itu dalam Ensiklopedia Yahudi dengan makna Mekah. Jadi orang Yahudi tahu dah cerita Mekah ni, Nabi akan lahir, sifat gitu, dia tahu. Bila rombongan ni datang, dia pun penetrate lah, dia atur lah sana sini. Sambil dia atur mata tu, tengok dia ternampak dah. Ternampak seorang kanak-kanak. Umur 12 tahun. Iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikasihi. Lagi kita cintai. Dia tengok, dia tahu dah. Ada dalam kitab Sirah Ibnu Hisham, dialognya panjang. Di sini nampak dia ringkas saja. Tapi tak apalah, sama aja. Saya hanya nak cerita elaborate sikit. Berdasarkan beberapa kitab sirah yang lain. Bila tengok Rasulullah ada, lalu Padri Buhaira tanya, siapa dia ketua rombongan ni? Lalu dipanggil lah. Datanglah Abu Talib, pak saudara Nabi tadi. Lalu Padri Buhaira tanya kepada Abu Talib, boleh saya tanya beberapa soalan? Dia kata boleh. Pertama saya nak tanya, ni yang berdiri depan saya ni anak awak ke? Dia tunjuk ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib kata, ya, anak saya. Lepas tu Padri Buhaira ni, dia tahu. Dia tengok wajah Nabi yang mulia. Dia tengok Abu Talib, dia bercakap, sefaham saya lah. Betul tak kalau saya sebut? Yang ni bukan anak awak, awak pun bukan ayah dia. Betul? Katanya Abu Talib, ya, benar. Betul. Cuma saya sayang dia. Dia anak saudara je. Saya ni pak saudara dia. Saya kira macam anak je lah. Dia kata gitu. Lalu Padri Buhaira mengatakan, anak ni, ayah dia meninggal dunia masa dia dalam perut mak dia lagi. Betul? Kata Abu Talib, betul. Kemudian mak dia meninggal dunia baru je lebih kurang 6 tahun lepas. Ni umur dia 12 tahun. Masa umur dia 6 tahun, mak dia meninggal. Betul? Abu Talib makin jadi hairan dia. Dia kata, betul tuan. Betul tak kalau saya kata bahawa ini bukan anak kamu dan kamu bukan ayah dia? Kata Abu Talib, betul. Kemudian menurut ceritanya, Padri Buhaira suruh Abu Talib bawa Nabi. Sekarang kamu pegang anak ni, pergi ke sana. Macam menyeberang jalan lah. Padri Buhaira ni belah sini. Ya, Abu Talib berdua dengan Nabi SAW sebelah sana. Kemudian, sambil bercakap melaung tu, suara tu dengarlah. Abu Talib kata, sekarang pusingkan anak tu menghadap ke saya sini. Pusingkan Nabi, menghadap ke dia. Tapi jauh lah.
Kemudian Abu Talib berdiri belakang, katanya. Abu Talib pun pergi berdiri belakang Nabi. Sekarang, cuba selak jubah dia, angkat naik belah belakang. Abu Talib pun angkat. Kemudian kata Padri Buhairah, benarkah? Ni dia duduk jauh ni. Kalau saya katakan, di belikat belakang sebelah kanan, ada daging yang timbul. Di sini dia kata sebesar buah apel. Dalam kitab hadis Tirmizi. Dia Tirmizi ni, Imam Tirmizi. Ini daripada kota Tirmiz. Nun belah sempadan Rusia sana. Ulama-ulama ramai sana. Boleh jadi keberkatan-keberkatan ulama-ulama dulu ni menyebabkan Vladimir Putin hari ini menghormati Islam di Rusia. Sangat menghormati dan menyanjung orang-orang Chechen yang ada di wilayah Chechnya. Dia raikan kemerdekaan orang-orang Chechen ini. Dan dia buat masjid. Dan dia rasmi. Masjid yang terbesar di seluruh Rusia. Harga masjid tu 600 juta duit kita. Lebih kurang lah. Rubel tu saya tak tahu berapa duit Rusia. Ya. Dia pergi rasmi. Vladimir Putin ni. Dia tahu kehebatan dan kebaikan Islam. Itu orang-orang Chechen join tentera Rusia lawan Ukraine. Memang sengaja Israel ni, dia lantik seorang pelawak supaya dunia jangan terperasan sangat. Dia menangkan pelawak dengan rancangan penyusunan dia, naik jadi presiden Ukraine. Itu pelawak je tu. Bukan dia politician apa tak ada. Israel belakang dia. Seorang tak perasan seronok lawak dia tu. Nah ini cara. Tapi Putin tahu siapa dia. Kamu lagi hebat pula larat. Sirah ke mana apa ke mana pula. Baik, saya patah balik. Jadinya Imam Tirmizi ni, tu kota Tirmiz di belah-belah Rusia sana. Dia banyaklah hadis-hadis. Dia riwayatkan tentang jasad Nabi apa semua. Antaranya dalam kitab Imam Tirmizi menyebut, daging timbul ni, di belah kanan, bawah sikit belikat Nabi. Sebelah kanan di belakang tu, sebesar telur burung puyuh. Sebesar telur burung puyuh. Jadi ada tulisan di atas tu. Itu seal of the God. Ya. Suatu khatam. Tanda cop daripada Allah. Ini Nabi akhir zaman. Khataman Nabiyyin. Katanya Padri Buhairah. Kamu wahai orang tua Abu Talib. Saya tengok ada tak? Sini dia kata. Sebesar buah apel. Tak apalah ini khilaf. Tapi ada. Daging tu dia timbul. Dia membengkak dia timbul. Atas tu ada tulisan Khataman Nabiyyin. Tengok-tengok tu. Abu Talib kata ada. Dah. Turunkan jubah dia. Mari sini. Dipimpinlah tangan Nabi SAW. Sekarang saya bagi tahu ke awak, kata Padri Buhairah. Ni ada ke awak anak buah awak, anak saudara ni. Ni bukan sebarang-sebarang tau. Dia ni bakal Nabi dan Rasul. Dan itu adalah tanda kenabian. Nama dia Muhammad pun kami tahu. Kerana dalam Taurat Injil telah dinyatakan nama dia. Min ba'di ismuhu Ahmad. Lepas pada aku, kata Nabi Isa, lahir seorang nama Ahmad. Yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami tahu semua, kata Padri Buhairah. Bahkan Nabi ni budak ni, jangan buat main-main. Sekarang nasihat saya. Cari 5-6 orang. Orang-orang awak, pembantu-pembantu. Jangan tunggu dah. Hantar budak ni pergi balik ke Mekah. Terus ada ikutlah rombongan pergi ke Palestin semua. Yahudi banyak. Kalau dia tahu, dia jumpa, dia tampak tanda, nescaya anak kamu ni akan dibunuh, anak saudara. Bawa dia balik sekarang juga. Ini nasihat daripada Padri Buhairah. Makanya Abu Talib pun tak menunggu dah. Dia terus cari beberapa orang pembantu dan bawalah Nabi pulang semula ke kota Mekah. Balik. Habislah rancangan. Bukan rancangan apa nama ni. Perjalanan. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak menuju ke
apa yang disebut sebagai apa nama ni tadi, perdagangan tu. Takat situ je habis. Nabi tak dapat nak ikut seterusnya. Hadis ini menunjukkan bahawa orang-orang Yahudi Nasara itu, mereka kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu kebenaran yang Nabi bawa. Tapi sifat mereka jahat sebagaimana yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaqtumuna al-haqq wa hum ya'lamun. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, terdapat di kalangan ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasara itu, orang-orang yang mengetahui dan mengenali akan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Tetapi mereka menyembunyikan kebenaran dalam keadaan mereka mengetahuinya. Dia ini disebut oleh Allah. Mereka tahu. Jadi kalau orang-orang Nasara hari ini mengatakan mereka tak tahu Islam ni betul, mereka tak kenal Nabi, itu boleh jadi pertama kerana kejahilan dia. Yang kedua, kerana para padri ini sembunyikan, tidak menyampaikan perkara sebenar. Yang ketiga, memang mungkin mereka tahu tapi jahat. Nah, dia buat mengelak, kata dia tak tahu. Jadi itu kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa, dia pergi berniaga oleh pak saudara dia Abu Talib ke wilayah Syam. Semasa umur baginda sallallahu alaihi wasallam 15 tahun, terjadi peperangan Fijar antara orang Quraisy dan sekutu-sekutu mereka dari Bani Kinanah dengan Qais bin Ailan. Pemimpin Quraisy dan Kinanah dalam peperangan itu, pemimpinnya diserahkan kepada Harb bin Umayyah disebabkan dia mempunyai kedudukan di sisi mereka sebagai seorang tua dan terhormat. Pada awal siang, kemenangan berpihak kepada Qais. Tetapi menjelang tengah hari, Kinanah dapat menewaskan Qais. Peperangan ini dinamakan Peperangan Fijar kerana ia menceroboh kehormatan tanah-tanah haram dan bulan-bulan haram. Dalam peperangan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut serta dan berperanan membekalkan anak panah kepada bapa-bapa saudaranya, iaitu mempersiapkan untuk mereka anak-anak panah untuk dipanah. Ya, jadi peperangan ini berlaku dan Nabi masa ini berusia 15 tahun. Tegap sasa dah tu. Anak teruna lah orang Melayu panggil. Dengan wajah cantik, rambutnya berminyak, beraninya, lemah lembut dia semua cukup. Dia ikut dalam perang dan tugasan dia kutip anak panah dan serah kepada pihak pasukan pemanah. Dia dan dalam zaman dulu ya, bila perang ni, pasukan pemanah ni ke sniper lah. Ya, ini satu tim, satu pasukan yang sangat penting. Sebab mereka boleh makan jarak jauh. Kalau pedang ni dia kena rapat. Dalam setengah depa baru boleh nak pukul nak apa. Panah daripada jauh. Jadi Nabi sudah ada pengalaman peperangan itu. Dinamakan peperangan Fijar ini makna dosa. Kerana mereka menumpahkan darah di kawasan tanah haram. Dalam Quran ada kalimah Allah sebut, fujuraha wa taqwaha.
Ni orang-orang yang fujur. Fujur ni melakukan dosa. Tu peperangan fijar. Wattaqwaha dan orang-orang yang bertakwa. Ya. Akibat peperangan ini, terjadilah perjanjian Al-Fudul pada bulan Zulkaidah, yaitu dalam bulan haram. Perjanjian ini melibatkan kabilah-kabilah Quraisy dari kalangan Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, Asad bin Abdul Uzza, Bani Zuhrah bin Kilab, dan Bani Tayyim bin Murrah. Mereka berkumpul di rumah Abdullah bin Jad'an At-Tayyimi kerana ketuaan dan kemuliaannya. Dalam pertemuan itu, mereka berpakat dan berjanji untuk tidak membiarkan seorang pun yang dizalimi, sama ada ia orang Mekah atau orang lain, melainkan mereka akan bersama-sama dengan orang yang dizalimi itu. Mereka akan menuntut pertanggungjawaban terhadap orang yang menzaliminya, sehinggalah ia mengembalikan apa yang dizaliminya. Perjanjian ini disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda selepas baginda dilantik menjadi rasul, aku menyaksikan satu perjanjian di rumah Abdullah bin Jad'an. Perjanjian itu sangat aku sukai, lebih daripada memiliki unta yang merah. Kalaulah dia ajak mengadakan perjanjian itu semasa Islam, nescaya akan aku sahutinya. Baik. Perjanjian Al-Fudul. Fudul makna perjanjian yang banyak kebaikan lah. Kita kata sahibul fadilah. Ya. Ada kelebihan-kelebihan dia. Kisahnya menurut satu kitab lagi, sirah jugalah. Ada seorang peniaga. Dia ni orang luar. Dia datang ke Mekah mencari seorang penduduk Mekah yang berhutang dengan dia tapi tak bayar lagi. Kawannya nak pusing modal duit tu. Lalu bila dia pergi jumpa orang Mekah, di mana boleh saya jumpa Fulan bin Fulan? Tanya dia orang Mekah tu, kenapa? Kerana saya nak tuntut hutang saya, dia tak bayar lagi. Dia dengar kawan ni nak pergi ambil hutang, dia kata tak tahu pula. Cubalah tanya orang tu. Pergi pula dia tanya orang kedua. Jawab macam tu juga. Saya tak kenal lah. Jangan-jangan orang belah sana tu tahu kok. Dia tanya dia. Akhirnya hamba Allah ni jadi bola. Mereka tak mau bagi tahu sebab yang nak kena bayar tu kabilah dia. So dia nak cover lain lah. Nah macam tu. Padahal kawan tu menuntut hak dia. Akhirnya dia berasa, dia kata orang Mekah ni mainkan aku ni. Dia naik atas satu bukit. Lalu dia membacakan syair-syair. Dia syair macam, bukan merintih sangatlah, macam mengadu nasib macam itulah. Ada bacanya syair begitu begini. Ngapalah orang Mekah buat saya begitu begini apa semua. Terdengar oleh beberapa orang di lembah Mekah yang masih mempunyai semangat yang baik dalam hatinya. Berasa iba, berasa kesian. Terasa hamba Allah ni dizalimi. Lalu dia ni lah cadangkan, kita tak lebih ya macam ni. Nanya lah orang zalim, kita biar tak tolong. Mulai hari ni kita kena buat perjanjian. Apa dia perjanjian dia? Siapa je kena zalim, semua kena tolong. Ada tak boleh orang ni kena zalim. Tapi pasal dia ni dizalimi oleh seorang yang jahat. Yang jahat tu kabilah aku tetap defend yang jahat ni. Mulai ke depan tak boleh macam tu dah. Kita kena buat satu perjanjian. Oleh kerana dia ni zalim, kabilah pun kena bantai dia, hukum dia. Tak ada nak lindung-lindung dah.
Tenanyalah orang macam ni. Orang luar, orang Mekah sama. Buat perjanjian, dia panggil perjanjian Al-Fudul. Perjanjian yang mempunyai kelebihan-kelebihan yang banyak. Dimeterikan perjanjian itu di rumah Abdullah bin Jada'an. Dalam setengah kitab sirah menulis Abdullah bin Juda'an. Dia buka rumah dia buat dan temetrilah perjanjian yang baik ini. Ketika Nabi SAW telah hijrah ke Madinah, satu hari duduk dengan Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, boleh tak Rasulullah cerita kat saya satu perkara yang sangat menyukakan hati Rasulullah pada masa di Mekah? Ada pun perkara derita, teriak, tangis, begitu gini yang susah payah. Itu tak payah cerita. Saya tahu dah. Tapi dalam banyak-banyak derita sengsara ni, tentu ada satu yang Rasulullah rasa seronok sangat. Ada tak? Nabi kata ada. Cuba Rasulullah cerita saya satu aja. Katanya Aisyah. Masa tu sudah di Madinah. Berbuah-buah tu masa rehat di rumah. Lalu Nabi SAW bersabda, Rasulullah menyatakan ada satu, iaitulah perjanjian Al-Fudul. Perjanjian ni, wahai Aisyah, saya suka sangat. Kerana intipati dan isi perjanjian ini membela orang-orang yang dizalimi. Itu yang saya suka sangat. Dan saya bersama masa itu. Saya ada dalam perjanjian itu. Dan waktu macam ni Nabi kata dah di Madinah ni, kalau adalah sesiapa dia ajak ikat perjanjian macam tu, dengan Yahudi ke dengan kabilah mana ke di Madinah ni, asal untuk keadilan, membela orang yang dizalimi. Ke sekarang ni Aisyah, ada orang ajak, saya mahu tu, nak saya buat. Bagus perjanjian tu. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba mencelah Aisyah. Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, sekira-kira syurga mana Abdullah bin Juda'an itu?" Aisyah mencelah. Sebab Nabi beritahu kata perjanjian itu dibuat di rumah Abdullah bin Juda'an. Abdullah bin Juda'an ini pangkat macam pak saudara pada Aisyah juga. Ada waris-waris dia lah. Jadi kalau perjanjian tu buat di rumah dia, dan perjanjian tu Nabi suka, tentulah dia yang menganjurkan perjanjian di rumah tu masuk syurga lah. Gitulah pandangan Aisyah, sebab dia menganjurkan benda yang Nabi suka, Nabi redha. Jadi kata Aisyah agak-agak, "Ya Rasulullah, di mana syurga Abdullah bin Juda'an itu?" Tiba-tiba Nabi SAW menyatakan, "Demi Allah, wahai Aisyah, sesungguhnya dia tidak masuk syurga. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mendengar sekalipun dari mulutnya akan ucapan, 'Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku. Ya Allah, jadikanlah aku hamba-Mu yang terbaik.' Sekalipun dia tak nak ucap doa macam ni, wahai Aisyah. Yakni dia tidak Islam. Maka bila dia bukan Islam, dia tidak berhak untuk masuk syurga." Aisyah terus terdiam. Hadis ini menunjukkan bahawa syurga itu cagarannya ialah amal dan akidah. Akidah tu, kalimatut tayyibah, la ilaha illallah. Itu cagaran yang paling utama untuk masuk syurga. Menjadi seorang Islam. Walaupun atas apa yang dikehendaki oleh Allah, orang kafir pun Allah boleh masukkan syurga, tu kuasa dia. Siapalah yang mampu halang? Kan? Tapi secara asas, basically macam tu. Islam menjadi prasyarat. Inna akramakum indallahi atqakum.
Orang yang paling mulia di kalangan kamu di sisiku ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Hadirin sekalian, nanti minggu depan saya sambung lagi. Saya akan hurai lagi berhubung dengan perjanjian Al-Fudul ini. Siap buat persiapan mental dan persiapan rohani. Saya kira minggu depan kita bertemu makna seminggu. Sehari 2 lagi dah. Nak puasa masa minggu depan tu. Kita lebih kurang dalam, lebih kurang seminggu je lagi dah. Dia mudah-mudahan Allah panjangkan usia. Kita dapat bersama-sama menyambut Ramadan Al-Mubarak pada tahun ini. Kita tangguh dulu dengan tasbih kifarah, suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, saya menjawab salam sahabat-sahabat yang memberi salam kepada saya tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.